Salam sejahtera, selamat datang ke channel Ferus Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Bantuan satu lagi keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan ramai kepimpinan politik. Saya mendapat satu maklumat, Anda boleh lewat Facebook ataupun artikel Harapan Daily. Mahkamah mengingatkan rayuan itu mesti bermula pada 1 September dan prosiding akan diteruskan mengikut jadwal tanpa sebarang penangguhan di tengah-tengah perbicaraan, katanya. Halo semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Mahkamah beri amaran. Tidak lagi tangguh kes Rosmah selepas ini, bertarik 1 Julai 2026. Rayuan akhir Datin Sri Rosmah Mansur untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara dalam kes rasuah proyek solar hybrid bernilai RM 1,25 biliar sekali lagi tertangguh apabila Mahkamah Rayuan menetapkan pendengaran baru selama 16 hari bermula September ini. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Hakim Datuk Azhari Kamal Ramli membenarkan permohonan pihak pembelaan untuk menangguhkan prosiding yang sebenarnya bermula pada Rabu. Mahkamah menetapkan rayuan itu akan didengar pada 1 hingga 4 September, 8 sehingga 11 September, serta 21 sehingga 30 September. Mahkamah mengambil kira surat bertarik Oktober 2024 membenarkan penangguhan rayuan utama sehingga semua proses perundangan termasuk permohonan semakan diselesaikan sepenuhnya, kata Azhari. Bagaimanapun, beliau menegaskan tiada lagi ruang untuk sebarang penangguhan selepas ini, memandangkan kes tersebut telah berlarutan sejak 2022. Mahkamah mengingatkan, rayuan itu mesti bermula pada 1 September dan prosiding akan diteruskan mengikut jadwal tanpa sebarang penangguhan di tengah-tengah perbicaraan, katanya. Panel itu turut dianggotai Hakim Datuk Chu Kasing, Hakim K. Munyandi. Memetik laporan sinar harian, Mahkamah turut mengambil kira isu pribadi yang dihadapi pegawai Rosmah, Datuk Akberdin Abdul Kadir. Selain permohonan yang dikemukakan peguam utama beliau, Datuk Jagjit Singh, bagi memastikan rayuan dapat diselesaikan mengikut jadwal, prosiding akan diteruskan pada hari Jumat. Kes rasuah proyek solar RM 1,25 biliar, Rosmah 75 berdebar satu pertuduhan meminta suapan sebanyak RM 187,5 juta dan 2 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM 6,5 juta daripada bekas pengarah urusan Jepak Holdings Sendirian Berhad Saidi Abang Samsudin melalui bekas pembantunya Datuk Rizal Mansur. Suapan itu didakwa sebagai balasan kerana membantu syarikat berkenaan memperoleh projek bersepadu sistem solar fotovoltaik hybrid serta penyelenggaraan dan operasi genset diesel bagi 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM 1,25 biliar
secara rundingan daripada Kementerian Pendidikan. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara Maret 2016 sehingga 7 September 2017 di seri perdana Jalan Langkat Buta dan sebuah pusat beli bela di Jalan Utara Kuala Lumpur. Untuk berita sebelumnya Anda boleh lewat Harapan Daily. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Health Lifestyle. Terima kasih kerana bersedia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, pilihan raya negeri Johor antara yang paling dinantikan ramai, terutamanya menyokong PH, BN, PN, dan semua yang bertanding di Johor. Ada yang kata PH akan menang di beberapa kerusi yang bakal menjadi kejutan kepada BN. Ada yang kata BN akan menang besar. BN dan partai lain pula hanya akan mendapat beberapa kerusi saja. Saudara-saudara, ada satu perkongsian yang bagi saya ini mungkin menjadi kepada kemenangan awal untuk PH bagi penyokong PH lah. Tapi bagi penyokong BN pasti mereka rasa bahwa BN tetap akan menang banyak. Dalam satu perkongsian daripada Harapan Daily, Anda boleh lewat Harapan Daily. BN mungkin hilang kuasa mutlak selepas PRN Johor. Aktivis Liana Marzuki berpendapat bahwa keputusan Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi, membubarkan DUN Johor merupakan satu pertaruhan besar buat Barisan Nasional. Bekas timbangan pendakwa raya itu berkata, sebelum pembubaran dibuat, BN berada dalam kedudukan cukup selesa apabila menguasai DUN Johor dengan majoriti 2/3 tanpa perlu bergantung kepada mana-mana gabungan lain. Menurutnya, persoalan besar selepas PRN nanti ialah sama ada Barisan Nasional masih mampu mengekalkan penguasaan mutlak atau terpaksa berkongsi kuasa dengan gabungan lain, termasuk PH atau PAS. Dari sebelum bubar, BN total control DUN siap 2/3. Adakah lepas ini perlu berkongsi kuasa sama ada dengan PAS atau PH? Bersatu pasti dia anak tiri punya, katanya menurut siaran di Facebook. Dalam masa sama, Liana yang juga pengendali podcast Jangan Pajak Otak turut mengulangi pandangannya kepada beberapa rekan dalam PH dan BN. Ujarnya, jika PH memenangi PRN Johor sekalipun, gabungan itu sepatutnya membuka ruang kerjasama dengan BN demi kestabilan politik negeri. Beliau turut mencadangkan semangat kerajaan persatuan diteruskan dengan memberi ruang kepada BN untuk turut bersama dalam pentadbiran kerajaan negeri. Lagi baik kalau PH menang, sekalipun serah saja kerusi MB lebih besar kepada UMNO, biarkan mereka uruskan istana. Ya, bukan sesuatu yang mudah, katanya. Liana turut menjadikan model kerjasama politik di Perak sebagai contoh terbaik yang menurutnya patut dihargai kerana lebih mengutamakan pembinaan negara berbanding persaingan politik kepartian semata-mata. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara, adakah dengan ini PH dan BN akhirnya akan bersama semula selepas PRN sekiranya mana-mana gabungan tidak mencapai kerusi yang cukup untuk membentuk kerajaan negeri. Jadi berkaitan ini apa komentar? Salam sejahtera, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebentar tentang beberapa buah buku yang saya ada tampal di sini. Ada buku Anwar Triumph, Anwar Penjara ke Istana, dan Nokta Sebuah Penantian, serta buku Mahathir Paradise Lost. Jadi ini adalah antara buku yang saya rekomen kepada Anda untuk baca sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lebih tentang strategi politik Mahathir dan Anwar, perjalanan sejarah politik naik turun Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya, dan bagaimana Anwar karirnya di dalam politik. Jadi ini adalah beberapa buku yang saya rekomen kepada Anda untuk beli dan baca. Buku ini sangat best.